Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulakan pula kita punya sambungan kepada kita punya tutorial ataupun perbincangan tentang topik ubahan ini. Jadi sekarang ni kita akan pergi kepada subtopik yang terakhir lah dalam bab ini, iaitu ubahan bergabung. Ubahan bergabung ini merupakan subtopik yang ketiga untuk dalam bab ubahan ni. Jadi ubahan bergabung ni ialah tentang ubahan langsung, ubahan tercantum dan juga ubahan songsang. Jadi sebenarnya kita dah bincangkan ubahan langsung, ubahan tercantum dan juga ubahan songsang. Okey, sebenarnya ubahan tercantum ini juga bolehlah kita anggap sebagai dia hasil gabungan juga. Dia hasil gabungan daripada pembeli ubah dari segi hubungan ubahan itu. Walau bagaimanapun dia hanya melibatkan ubahan langsung, dan dari segi definisi dia ialah ubahan tercantum ini adalah merupakan satu pembeli ubah sebagai hasil darab dua atau lebih pembeli ubah yang lain. Maksudnya kalau sebelum ni, kalau ubahan langsung sebelum ni kita akan bercakap soal A berubah dengan B kuasa 2. Maksudnya ini A berubah dengan B kuasa 2 lah. Tapi kalau ubahan tercantum ni kita boleh ambil contoh sebagai contoh A berubah secara langsung dengan B dan secara langsung dengan C kuasa 2. Maksudnya ini kita anggap dia sebagai ubahan tercantum. Sebab apa? Sebab A ni berubah dengan hasil darab 2 atau lebih pemboleh ubah. Jadi macam hubungan songsang kita tahulah, kalau contoh X berubah secara songsang dengan Y, dia akan jadi X berubah secara songsang dengan Y. Jadi ini merupakan ubahan songsang. Jadi daripada gabungan ketiga-tiga ini dalam satu permasalahan, jadi kita namakan dia sebagai ubahan bergabung. Jadi kita tengok contoh ini, kita bagi contoh S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3 U. Maksudnya dari segi hubungan dia ialah kita tulis dari segi hubungan dia S berubah secara langsung dengan T dan juga secara langsung juga dengan punca kuasa 3 U. Jadi maksudnya ini dari segi hubungan, maksudnya hasil darab T dengan punca kuasa 3 U. Makanya ini kita boleh anggap dia sebagai ubahan tercantum. Ini adalah ubahan tercantum. Jadi dari segi konsep pengiraan, kalau kita nak buatlah, maksudnya ada permasalahan yang perlu diselesaikan dengan ayat yang begini, kita gunakan konsep yang sama. Selepas simbol ubahan ni kita tukar dia kepada persamaan lah. Jadi kita akan buat S sama dengan K. Kita masukkan K T punca kuasa 3 U, di mana K ini kekal sebagai pemalar lah, maksudnya nilai tetap dalam siri ubahan itu. Jadi ini yang pertama. Jadi ini ingat dia masih lagi kita boleh anggap dia sebagai gabungan, walau bagaimanapun dia dikategorikan sebagai ubahan tercantum. Sebab apa ubahan tercantum? Sebab dua pemboleh ubah ini berubah secara langsung. T dengan punca kuasa 3U berubah secara langsung dengan S. Jadi ubahan tercantum. Jadi kita tengok yang kedua. Kita tengok contoh yang kedua. Dia kata Y berubah secara langsung dengan W dan kuasa 3X dan secara songsang dengan punca kuasa 3Z. Jadi dari segi kalau kita nak tulis, dari segi cara penulisan dia, dari segi hubungan ialah Y berubah secara langsung dengan W dan juga secara langsung dengan kuasa 3X, jadi X kuasa 3, dan secara songsang dengan punca kuasa 3Z. Jadi secara songsang letak dia di bawah punca kuasa 3Z. Jadi ini dari segi hubungan, ini dari segi konsep hubungan. So kalau kita nak melibatkan pengiraan, kita akan gerakkan dia. Kita buat step yang kedua. Kita akan buat Y sama dengan masukkan pemalar K W X kuasa 3 per dengan punca kuasa 3 Z. Jadi ini cara nak selesaikanlah dari segi ubahan bergabung. Dan satu lagi yang terakhir,
sebelum kita bergerak kepada soalan. Okey, A berubah secara langsung dengan hasil darab W dan X dan punca kuasa 2X dan secara songsang dengan B. Jadi maksudnya ini hasil darab, maksudnya berubah secara langsung. Jadi A berubah secara langsung dengan hasil darab W kuasa 2 dan punca kuasa 2X dan berubah secara songsang dengan B. Okey. Jadi sekiranya melibatkan pengiraan kelak, kita akan jadikan dia sebagai A sama dengan K, masukkan huruf K itu pemala, W kuasa 2 punca kuasa 2X per B. Jadi ini merupakan konsep ubahan bergabung. Jadi ubahan bergabung ni maksudnya dia melibatkan banyaklah pembeli ubah, lebih daripada 2-3 pembeli ubah. Jadi baik, so dari segi konsepnya, secara sepintas lalu dari segi konsepnya kita dah tengok macam ni, kita dah tengok dan seterusnya. Jadi sekarang kita bergerak ke soalan lah. Kita selesaikan soalannya. Baik, kita seterusnya kita cuba selesaikan soalan dalam subtopik ubahan bergabung ini. Jadi kita tengok pada contoh soalan ini. Contoh soalan diberi, jadi kita dah tahulah dari segi ayat dia ni, maksudnya soalan ni dia terus bagi dalam bentuk simbol ubahan. Maksudnya tidak ada ayat lah. Jadi maksudnya step kedua yang sepatutnya kita buat daripada ayat tukar kepada simbol ubahan tu kita tak perlu buat lagi lah, sebab kita dah ada dalam bentuk simbol ubahan macam ni. Jadi dia kata diberi V berubah secara songsang dengan M dan juga secara songsang dengan punca kuasa 2P. Maksudnya dua-dua pembeli ubah ini berubah secara songsang dengan V, dan V sama dengan 1/3 apabila M sama dengan 6 dan P sama dengan 36. Jadi A ungkapkan V dalam sebutan M dan P, manakala B ialah hitung nilai P apabila V sama dengan 4 dan M sama dengan 5. Jadi kita maksudnya dari segi soalan ni tidaklah soalan yang terlalu susah lah. Jadi maksudnya apapun konsep ubahan tu kalau kita dah tahu, mari datanglah soalan macam mana pun kita dapat selesaikan dengan baik. Jadi selepas simbol ubahan ni kita tukar seperti biasa, dia akan jadi macam ni. Okey, V sama dengan K per dengan M punca kuasa 2 P. Okey, kita jadikan dia dalam bentuk persamaan. Jadi daripada persamaan ini dengan menggunakan nilai V ini dan juga menggunakan nilai V, menggunakan nilai M dan menggunakan nilai P ini adalah untuk mendapatkan nilai K. Sebab dalam apa-apa pun kita perlu dapatkan nilai K itu terlebih dahulu. Jadi kita gantikan, okey, V sama dengan 1/3 sama dengan K darab bahagi dengan okey 6 punca kuasa 36. Dapat macam tu. Okey, selesai macam tu. Jadi kita selesaikan dulu. Okey, 1/3 sama dengan K bahagi per dengan 6 darab dengan 6. Maksudnya punca kuasa 36 adalah 6. Jadi kita darab silang. Jadi kita darab silang lah. Jadi okey, 3K sama dengan 6 darab 6, 36. Jadi K sama dengan 36 bahagi dengan 3. Jadi K sama dengan 12. Okey, so kita dapat 12. 12 ini seperti biasa, sebab kita nak jawab soalan A ini, ungkapkan V dalam sebutan M dan P. Jadi kita ungkapkan untuk A. Jadi A kita ungkapkan dia V sama dengan nilai K tadi 12 per dengan M punca kuasa 2 P. This is jawapan untuk A.
Jadi kita nak selesaikan untuk soalan B, dia sama je. Dia sama je dengan tutorial-tutorial sebelum ni, di mana kita cari nilai K dan kita gantikan, dan kemudian kita carikan nilai yang dikehendaki oleh soalan. Dia kata hitung nilai P apabila V sama dengan 4 dan M sama dengan 5. Jadi nilai-nilai ini, nilai V ini dan juga nilai M ini kita gantikan dalam rumus ni lah, dalam rumus yang kita dah dapat tadi. Jadi okey, kita ganti. Jadi 4 sama dengan 12 bahagi dengan 5 darab dengan punca kuasa 2 P. Macam tu. Right? Jadi kita akan dapat, okey, ini darab silang lah. Kita darab silang, kita akan dapat 20 punca kuasa 2 P sama dengan 12. Jadi punca kuasa 2P sama dengan 12 per 20. 12 per 20. Okey, dapat. Dan ni kita boleh kecilkan lagi ni. Okey, dia akan sama dengan berapa? Kalau kita kecilkan, sama dengan 3 per 5. Kita dapatkan pecahan yang paling ringkas. Jadi oleh sebab itu P sama dengan 3 per 5 kita kuasa 2. Sebab apa kuasa 2? Sebab kita nak hilangkan punca kuasa 2 ni, kita bawa ke sini, dia akan jadi, yang sebelah sini akan jadi kuasa 2. Jadi oleh sebab itu P sama dengan 9 per 25. Okey, maksudnya mudah. Ini penyelesaian mudah bagi soalan ini. Maksudnya kita ungkapkan jawapan untuk A itu adalah V sama dengan 12 per M darab dengan punca kuasa 2P, dan jawapan untuk B ialah kita akan dapat 9 per 25. Okey, selesai. Baik, kita bergerak kepada soalan seterusnya. Soalan ni macam biasalah soalan yang berbentuk ayat yang panjang, ayat yang agak panjang. Jadi mungkin ada yang panggil ini soalan penyelesaian masalah, ada yang panggil soalan situasi, dan ada yang kata ini soalan kebat lah. Okey, dia melibatkan ayat yang panjang. Walau macam mana pun ayat yang panjang pun, konsep ubahan tu tetap sama. Dari segi konsep pengiraan dia pun tetap sama. Jadi kita just baca soalan tu, kita kenal pasti apakah pembeli ubah yang terlibat dan apakah hubungan ubahan yang terlibat di antara pembeli ubah tersebut. Jadi tidak menjadi masalah. Jadi kita just, okey, saya bacakan soalan ni. Tertinggal. Okey, masa yang diambil T untuk mengecat satu dinding berubah secara langsung dengan luas L dinding itu dan secara songsang dengan bilangan tukang cat, itu P. Diberi 9 tukang cat diperlukan untuk mengecat suatu dinding yang seluas 270 meter persegi dalam masa 3 jam. Okey, A, ungkapkan masa T dalam sebutan L, luas dinding itu dan bilangan tukang cat itu P. Dan B, cari bilangan tukang cat yang diperlukan untuk mengecat dinding yang seluas 800 meter persegi dalam masa 10 jam. Jadi kita nampak macam memang situasi. Jadi kita dalam proses ni, okey, saya dah bulatkan pembeli ubah yang terlibat, iaitu masa. Masa ni berubah secara langsung dengan luas dan berubah secara songsang dengan bilangan tukang cat, iaitu P. Jadi ini maklumat-maklumat yang diberi untuk mencari nilai K, iaitu nilai pemalar. Jadi kita tulis dulu dari segi hubungan dia ialah, okey, T berubah secara langsung dengan L dan berubah secara songsang dengan P, iaitu bilangan tukang cat. Okey, P. Dapat macam tu. Right? So, yang kedua saya buat ke tepi sini supaya senang awak nampak. Yang kedua, kita tukarkan dia. Okey, T sama dengan KL per P. Dapat macam tu, KL per P. Right? Jadi bila kita dah jumpa macam tu, jadi kita gunakan nilai-nilai yang ada dalam, okey,
Tukang cat ada 9, iaitu P9. Luas dinding itu ialah 270 meter persegi dan masa ialah 3 jam, iaitu T. Jadi kita gantikan dia. Saya bergerak lagi ke step seterusnya. Kita gantikan dia. Okey, 3 sama dengan K darab dengan L, luas dinding itu ialah 270 dan bahagi dengan P. Tukang cat dia ialah 9. Selesai contoh. Jadi kita darab silang lah. Okey, dia akan jadi 270K sama dengan 9 darab 3 ialah 27. Jadi K sama dengan 27 per 270 sama dengan, kita kecilkan pecahan itu akan jadi 1 per 10. Jadi ini merupakan nilai K. Dapat nilai K. Jadi kita jawablah soalan yang pertama tu. Jadi kita jawab untuk A. Kita bergerak, kita dah dapat tadi. Okey, jawapan untuk A. Jadi untuk A kita dah dapat jawapan. Kita masukkan K dalam ni. Ungkapkan T dalam sebutan L dan P. Jadi kita pun masukkan, okey, T sama dengan, okey, 1 per 10. Macam mana nak masukkan 1 per 10 tu? Okey, kita boleh masuk yang, okey, kita maksudnya L per 10 P. Jadi ini dapat ungkapan ni. Baik. Ada juga pelajar yang kata yang keliru dengan benda ni. Sebenarnya dia sama je ni. Ini dia sama je kalau kita masuk. Okey, T sama dengan 1 per 10 L per P. Ini pun sama juga. Dia sama. Dari segi konsep matematik dia sama. Tetapi untuk memudahkan pengiraan, maksudnya kalau 1 tu darab dengan L, 10 tu darab dengan P. So konsep ini lebih mudah untuk pengiraan. Jadi mana-manalah nak bagi yang mana satu. Jadi baik. Itu untuk A. Jadi kita ambil untuk jawab B. Untuk jawab B, cari bilangan tukang cat yang diperlukan untuk mengecat dinding yang seluas 800 meter persegi dalam masa 10 jam. Maksudnya dia nak cari bilangan tukang cat. Maksudnya kita nak cari nilai P inilah. Kita nak cari nilai P. Jadi kita gantikan. Tapi dia kata bilangan tukang cat ni sebenarnya dengan ni kita dah ada luas, kita dah ada masa. Jadi kita gantikan dalam persamaan ini. So kita ganti, okey, T sama dengan 10. Jadi 10 sama dengan, kita dah ada 800 untuk luas, kita ada 800 bahagi dengan 10 P. 10 P kan. Okey, so kita darab silang, kita akan jadi 100 P sama dengan 800. 100 P sama dengan 800. Jadi P sama dengan 800 bahagi dengan 100 sama dengan 8 orang. So kita perlukan 8 orang tukang cat lah, seperti yang ditanya dalam soalan. Okey. Jadi senang ke susah? Jadi soalan dia macam ni, kita selesaikan satu persatu. Okey, A, ini jawapan untuk A dan ini jawapan untuk B. So, selesai. Jadi kita harap untuk kali ini saya sediakan 2 soalan saja sebab saya tak nak video ni akan jadi terlalu panjang. Walau macam mana pun soalannya, konsep ubahan ni tetap sama. Jadi saya harap selamat mencuba. Dalam matematik ni kita kena always do the exercise sebab practice make perfect. Okay? Jadi selamat mencuba. Mudah-mudahan semua orang dapat menguasai setiap topik yang dipelajari itu dengan sebaiknya. Baik, itu saja untuk malam ni, untuk hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.